saya pada hari ini, saya perkenalkan nama saya Hasrunita Hassan dan saya tinggal di Batu Pahat. Jadi pada malam ni, saya akan cuba kongsikan serba sedikit mengenai kolagen dan juga glutamin. Ya, okey. Sebelum tu kan, bila kita bercakap tentang kolagen, automatik dekat fikiran kita, nak cantik ambil kolagen. Bila ambil kolagen, confirm kita cantik kan? Betul tak? Jadi sebelum tu, cuba kita lihat perbandingan kita sekarang dengan 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Kalau saya dalam 10 atau 15 tahun memang ada perbezaan. Ya? Jadi kita tengok. Dulu dengan sekarang ni ada tak yang mata cengkung, kulit muka kendor, ada? Cuba rasa-rasa sikit. Rasa-rasa macam ada kan? Okey. Kalau tengok cermin tu lepas cuci muka, alamak dah kendor sikit semua, tak apa, kita ada jalan penyelesaiannya. Ada tak garis halus dan kedutan? Kalau dulu tegang, sekarang ada sedikit garis halus. Dekat tepi mata, dekat atas dekat sini sebab kita suka senyum kan, dekat sini kadang-kadang sebab kita selalu fikir, kerut-kerut dahi, lama-lama dia berkedut. Ataupun ada yang masalah rambut gugur, rambut semakin kurang atau jarang, atau ada yang mempunyai masalah kekurangan rambut, tak apa, jangan susah hati, kita masih ada jalan penyelesaiannya. Okey. Okey, lagi satu, ada tak masalah kuku yang rapuh dan pucat? Semuanya akan saya kongsikan pada malam ini. Untuk kuku rapuh dan pucat ni, maksud saya kuku dia mudah patah, tersiat. Kadang-kadang tak bila panjang pun dia dah tersiat dan terkoyak-koyak. Jadi sebelum tu saya nak tanyalah, apa itu kolagen sebenarnya? Okay. Kalau dalam bahasa Yunani ataupun Greek, kolagen ni bermaksud gum. Atau sebagai nak mudah fahamnya, kolagen ni dia umpama gum yang menahan tubuh dan merupakan protein paling banyak dalam badan. Kita dilahirkan memang dah memiliki kolagen. Tapi lama kelamaan kolagen dalam badan kita tu menjadi semakin kering. Badan masih keluarkan kolagen tu sekarang ni. Tapi kualiti kolagen yang dikeluarkan oleh badan tu dah tak sama dia punya kualiti dengan masa kita usia 16, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Macam kalau kita tengok anak-anak kita sekarang kan, yang muda-muda yang masih dekat IPTA, yang 19 tahun, 20 tahun kan anjal kan kulit dia kan. Sebab kolagen dia masih bagus, kualiti kolagen dia terbaik. Lepas tu kolagen ni, dia terdapat dalam kulit, otot, tulang rawan, ligamen, tendon, tulang rangka dan juga gigi. Okay. Jadi, macam saya katakan pada mula tadi, mengapa bila kita fikir kulit nak cantik je, kita nak ambil kolagen. Kalau ambil kolagen je, nanti kulit kita cantik. Kenapa? Sebab memang dah daripada dulu pun, bila kita sebut kolagen je, kita tahu tu memang untuk kulit cantik. Kerana kulit mengandungi hampir 70% kolagen dan 1/3 dalam badan kita mengandungi kolagen. Banyak kolagen dalam badan, maka anjallah kulit anda. Tapi kalau kolagen itu berkurangan, kulit akan kelihatan cepat tua, akan muncul garis halus, kering dan juga kendor. Memang kolagen semakin hari semakin berkurangan seiring dengan usia. Itu tidak dinafikan. Tapi seboleh-bolehnya jangan kurang terlalu cepat dan terlalu banyak. Seboleh-bolehnya kita usaha bagaimana cara untuk melambatkan pengurangan kolagen dalam badan tu. Jadi kalau banyak kolagen kurang, maknanya makin cepatlah kita akan kelihatan lebih tua, okey? Dan kolagen juga membantu untuk rambut sihat. Ada setengah orang rambut dia gugur apa semua kan, sebab kolagen ni dia membantu folikel rambut untuk jadi kukuh dan kuat. Bila kolagen cukup di folikel rambut adalah
akar rambut, tempat pertumbuhan rambut. Bila folikel rambut kita kuat, bila folikel rambut kita sihat, barulah baby hair yang tumbuh tu panjang, tak gugur, rambut tak kering, rambut tak bercabang. Dia jadi cantik. Dia menyalut urat rambut dan memulihkan kelembapan serta membaiki hujung rambut daripada rosak ataupun bercabang. Tapi bagi mereka yang mempunyai masalah rambut beruban ni kan dia sebenarnya bukan saja daripada faktor usia ataupun daripada faktor genetik. Maksud saya faktor genetik kan, ada setengah orang dia muda-muda lagi rambut dia dah beruban. Tak apalah kalau Mak Saleh kat sana tu pun ada rambut putih juga kan, cantik, bukan tak cantik kan. Sebenarnya rambut beruban tu kadang-kadang dia terjadi akibat daripada kesan radikal bebas yang merosakkan folikel rambut yang membuat pigmen hitam tu sudah tak ada lagi. Okay. Jadi bagi mereka yang mengalami masalah rambut gugur, saya syorkan ambil kolagen ni. Sebab ramai yang ambil kolagen memang dia fokus untuk kulit biasanya. Tapi apa yang kita dapat bukan tak usah kata orang lain lah. Kalau diri saya sendiri pun masa saya ambil kolagen tu saya fokus untuk kulit. Nak kulit anjal kan. Kalau boleh nak lambatkan penuaan, nak lambatkan kedut-kedut. Siapa tak nak kan. Tapi apa yang saya dapat dalam sebelum seminggu lah, dalam 5 hari pertama macam tu kan, saya rasa kesan pertama yang saya dapat dekat rambut dulu. Rambut saya kurang sangat gugur. Kalau cuci rambut dekat toilet tu, rambut dekat toilet tu macam banyak sangat kurang. Kalau bangun tidur, especially perempuan, kan kadang-kadang kita bangun tidur kita tengok rambut ada dalam 7-8 lai kat atas bantal, kat atas silam tu tak? Awak try collagen, memang kurang banyak. Saya boleh katakan 70% rambut saya kurang sangat gugur. Okay? Dan collagen juga bagus untuk kuku. Sebenarnya collagen merupakan protein paling banyak dekat dasar kuku ni. Dia kata merupakan protein utama dalam kuku, memulihkan kuku rapuh dan rosak. Kalau kita tengok macam saya suka bagi contoh anak-anak kita lah, yang masih umur 19, 20 tahun macam tu kan, kuku dia orang dia tak payah pergi manicure, apa kio semua tu kan. Kalau kita tengok kuku dia kilat macam tu, pink macam tu, betul tak? Sebab apa? Sebab kolagen dia masih banyak. Sedangkan kita yang dah berusia, kolagen kita makin lama makin kurang, kadang-kadang kita tak bela panjang pun kuku. Tapi tengok ujung-ujung kuku tu dah tersiat. Kadang-kadang ada hati jugalah nak bela panjang sikit kan. Tengok alamak, dah patah, pakai baju tersangkut, tertarik-tarik benang sebab kuku tersiat, kuku rapuh. Itu adalah tanda-tanda kita kekurangan kolagen. Jadi, apa perkara-perkara yang menurunkan kadar kolagen ni? Sebenarnya, ada siapa-siapa tahu? Cuba share sikit. Ada siapa-siapa tahu apa perkara yang menurunkan kadar-kadar kolagen? Okay. Jadi saya sharekan sedikit lah perkara-perkara yang menurunkan kadar kolagen dan bilakah sebenarnya kita mula kurang kolagen dalam tubuh? Kita sebenarnya pada usia 20-an, kolagen dalam badan telah mula berkurangan sebanyak 1.5%. Kan? Masa kita usia 20 tu kan, kita rasa wah muda, cantik, anjal, tak ada kedut-kedutnya tu kan. Tapi sebenarnya waktu tu kita dah start kurang kolagen dah 1.5%. Dan pada usia 30-an kita dah start kurang dalam 15% macam tu. Kemudian masuk umur 40-an dia dah start 35% dah kurang dan begitulah seterusnya seiring usia kolagen kita semakin hari semakin kurang. 50-an, 60-an kadang-kadang dah separuh dah kolagen berkurangan daripada badan. Dan kadar kehilangan kolagen dari seorang dengan seorang yang lain berbeza. Bergantung pada dia punya lifestyle, dia punya cara jaga makan, dia punya terdedah dengan radiasi atau radikal bebas. Berbeza dari seorang dengan seorang yang lain. Okay? Memang kita akan tua. Okay? Tapi seboleh-bolehnya kita lambatkan proses penuaan dan boleh-bolehnya kita jangan tua sebelum
Usia. Siapa nak tua kan? Saya pun kau boleh nak muda je. Tak apalah, usia tu cuma nombor je. Tu sebab kan kadang-kadang kita jumpa orang pergi mana-mana kan. Atau jumpa kawan-kawan sebaya kita. Dia ni awet muda Kenapa? Sebab yang awet muda tu sebenarnya dia berjaya melambatkan proses penuaan dia. Kalau kita tua pun biarlah kita melalui proses penuaan yang sihat. Terus kadang-kadang kita jumpa orang macam saya suka seni Wati Salimah. Saya selalu kalau tengok gambar dia saya cakap, dia ni dah tua-tua pun cantik kan? Awak tak percaya awak Google cari search gambar seni Wati Salimah. Dia cantik tau. Dah tua-tua pun cantik. InsyaAllah saya akan mengikuti jejak langkahnya. Sebab apa? Sebab kita ada collagen. Okey, apabila collagen berkurangan bermakna kulit akan menjadi semakin kendur. Okey, cahaya UV. Cahaya UV ni kan dia boleh menyebabkan collagen kita pun cepat sangat kurang. Kadang-kadang kita rasa bila kita keluar tu, kita rasa panas terik tu dekat kulit je kan. Tapi panas terik tu sebenarnya dia dah pergi jauh masuk. Dia dah masuk jauh dalam sel sana tau. Cahaya UV menembus jauh ke dalam kulit dan membuat sel jadi cepat tua. Dan akan menyebabkan kedutan dan garis halus lebih senang muncul. Jadi, macam mana nak elakkan cahaya UV ni? Nanti saya sharekan sekejap lagi ya. Okey. Dan juga radikal bebas. Menuakan sel-sel yang sihat dalam badan, merosakkan sel kulit serta merosakkan sel yang menghasilkan folikel rambut. Macam yang saya katakan tadilah, dia merosakkan folikel rambut dan boleh menyebabkan pigmentasi hitam itu sudah tiada lagi. Merosakkan sel-sel sihat, sel-sel kulit ni kita ada caranya. Dan saya akan sharekan bagaimana untuk mengatasi masalah ni di akhir nanti atau di hujung-hujung nanti ya. Okey, sabarlah menanti. Okey, lagi satu. Siapa yang suka ambil gula dan karbohidrat yang diproses? Kalau bukan sebab collagen pun, kalau bukan sebab kita nak jaga, jangan cepat sangat nampak tua lah kononnya. Pengambilan gula yang tidak dikawal adalah tidak bagus untuk badan. Bila kita ambil gula tanpa dikawal, gula ni dia akan melekat pada serat dalam badan termasuk collagen. Bermaksud dia ikat collagen tu semua dekat situ. Collagen tu ada dekat situ tapi dah tak boleh guna dah sebab dia jadi keras dan kaku. Dia jadi rosak. Dia umpamanya macam, saya suka bagi perumpamaan macam kita nak masak kan. Okay, kita lupa keluarkan ayam ke ikan daripada icebox, kita letak dalam sinki. Benda tu ada kat situ tapi kita tak boleh nak buat apa. Kita kena tunggu. Sebab dia keras dan kaku. Begitu juga dengan collagen dalam badan. Macam kita tengok orang diabetik, pengambilan kandungan gula dalam darah dia berlebihan menyebabkan kadang-kadang ada setengah part bahagian badan dia yang jadi hitam. Itu adalah kerana sel-sel badan dia rosak. Dan collagen dekat situ dah tak boleh nak digunakan, sel-sel mati dan kawasan tu kadang jadi hitam. Okey, cara untuk melindungi collagen. Menggunakan sunscreen setiap hari. Ni kalau perempuan dia okey lah. Kalau dia tak pakai sunscreen pun, at least dia pakai foundation. Foundation dia kadang ada SPF 50 kan. Tapi biasanya kita sapu sunscreen ni dekat mana? Dekat mana biasa kita sapu sunscreen ni? Biasanya dekat muka je. Kita kena sapu semua. Kita kena sapu semua daripada atas sampai kaki. Macam kita pergi piknik. Kalau pergi piknik tu sibuk sapu dekat tangan, dekat kaki semua kan. Sebab nak lindung, tak nak sunburn kononnya kan. Kena sapu semua seluruh badan. Sebab kulit kita ni semua mengandungi collagen. Kalau macam kat rumah pun, duduk dalam rumah pun, saya pernah baca dekat satu artikel ni, dia kata sebenarnya kita kena sapu sunscreen setiap 4 jam satu kali. Jadi kalau kat rumah pun kan, kita kena pakailah sunscreen yang ada SPF 35 ke, sebab daripada lampu apa semua tu pun boleh merosakkan collagen. Dan kalau keluar rumah, keluar-keluar sekejap tu, hantar-hantar sekolah tu, nak menuju ke kereta ke apa tu, saya sarankan pakailah payung ke apa kalau tak sapu sunscreen pun. Okay. Dan
jaga makan makanan yang seimbang. Banyak makan fast food, banyak makan benda-benda yang diproses akan menyebabkan kehilangan kolagen jadi lebih cepat. Cepat kehilangan kolagen, banyak kehilangan kolagen, maka akan cepatlah kita hilang sokongan untuk kulit jadi anjal. Untuk makanan seimbang ni tadi, kalau untuk gula tadi tu macam mana nak jimat karbo. Saya sharekan sedikit. Kalau makan jangan minum air manis. Kalau makan nasi banyak ni aja, jangan tambah-tambah. Kalau nak tambah sayur. Okey. Dan menjauhi radikal bebas serta meningkatkan antioksidan. Yang ni agak sukar sikitlah sekarang ni. Kadang-kadang kita kena radikal bebas tu tanpa kita sedar. Jadi cara mudahnya kita top up. Kita ambil bahan-bahan yang mengandungi tinggi antioksidan seperti Real Vida Juice, PBGS, Real Vida Stick, semuanya tinggi antioksidan untuk menjauhi radikal bebas ni. Jadi apa hebatnya kolagen kita ni? Okay. Kita ada 4 ramuan hebat di dalam TS collagen. Pertama, hydrolyzed fish collagen. Take note yang hydrolyzed fish collagen ni. Kemudian kita ada vitamin E, kita ada vitamin C, dan yang ni yang paling best, for life transfer factor. Okay. Transfer factor merupakan molekul imunoterapi pendidik sistem immune IQ. Satu kapsul dapat mengenali 100,000 jenis kuman, virus, ulat, parasit, bakteria dan sel-sel kanser macam lagi. Dalam 100 mg transfer factor ada di dalam satu sachet collagen. Okey, biasanya kalau kita cari produk-produk kesihatan di luar sana kan, ramai orang yang kata cari produk yang boleh tingkatkan sistem imun, cari produk yang boleh meningkatkan antibody. Tapi bagaimana mereka yang autoimun? Bagaimana mereka yang psoriasis, yang eczema, gout? Yang ni semua dia punya sistem imun memang dah kuat dah. Jadi dia tak boleh makan suplemen yang menguatkan sistem imun saja. Menguatkan sistem imun atau meningkatkan sistem imun itu betul tapi tidak tepat kerana sistem imun sepatutnya berada di paras yang stabil dan hanya transfer factor saja yang boleh menstabilkan sistem imun. Kerana transfer factor merupakan pendidik sistem imun, dia antivirus. Jadi ambil kolagen bukan saja untuk cantik tapi dapat menyihatkan tubuh badan dari terkena pelbagai virus, wabak dan sebagainya. Okey. Kemudian mengapa penting untuk menggabungkan transfer factor di dalam kolagen? Okey. Kulit merupakan organ imun. Dekat kulit kita ni terdapat lebih T-cell dari dalam darah. Okey. Lebih kurang 20 bilion T-cell berada di kulit. 95% T-cell mengandungi memory. Ini berarti mereka boleh dididik. Ingat tadi, transfer factor tu, dia berfungsi sebagai pendidik sistem imun. Jadi apabila Folline menggabungkan transfer factor dengan collagen, transfer factor tu akan mendidik T-cell dekat kulit kita ni untuk menggunakan collagen tu dengan lebih efektif, dengan lebih cepat. TF bertindak sebagai pendidik sistem imun. Okey. Dan bahan seterusnya adalah vitamin C serta vitamin E. Untuk antioksidan, menetralkan radikal bebas untuk kesihatan kulit, rambut dan kuku. Vitamin C diperlukan agar badan kita menghasilkan dan memanfaatkan kolagen. Perasan tak kadang-kadang ada orang gusi dia berdarah kan. Ini adalah disebabkan kolagen dekat situ tak dapat dihasilkan kerana kekurangan vitamin C. Dan akhirnya lama-kelamaan gigi akan mudah rapuh ataupun jatuh. Dan vitamin E. Vitamin E ni dia adalah satu vitamin yang larut lemak. Merupakan antioksidan yang mampu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Dia sangat efektif dalam menangani serta melindungi sel dalam tubuh kita daripada rosak. Dia melindungi kulit kita daripada rosak akibat dari kekurangan kolagen, efek daripada radikal bebas tadi tu. Vitamin E juga melindungi kulit dari sinaran UV yang sangat berbahaya. Okay.
Jadi ingat tadi saya kata hydrolyze collagen. Apa hydrolyze ni sebenarnya? Okey, dalam bahasa mudahnya untuk senang fahamnya, collagen ni dia sebenarnya dia sebenarnya bertindan-tindan dan struktur dia besar untuk dicerna tu. Tapi dengan adanya proses hydrolyze ni, kolagen yang besar tadi tu dapat dipecahkan menjadi peptide yang lebih kecil kepada peptide yang lebih kecil lagi. Jadi bila dia masuk je dalam badan dah automatik tahu dah, wah ni kolagen berbanding dengan kolagen yang tidak dihydrolyze, badan buat kerja untuk pemecahan tu. Tapi lambatlah. Kalau yang ni dia jadi lebih cepat. Jadi agak-agaknya berapa cepat? Siapa tahu berapa cepat bila kita ambil kolagen tu dia serap dalam badan. Saya diberitahu 1 jam lepas kita minum kolagen tu dah wujud dalam salur darah dan dalam saraf kita. Cepat kan? Okay. Jadi kalau nak ambil kolagen, lebih baik ambil kolagen yang dihydrolyze. Boleh juga ambil kolagen yang tidak dihydrolyze, tapi lambatlah kesan dia. Okay. Hydrolyze fish collagen. Siapa tahu agak-agak ni ikan apa yang kita guna dalam kolagen kita ni? Siapa tahu ikan apa yang diguna? Kalau dekat auditorium saya boleh bagi hadiah bagi mereka yang jawab dengan betul. Okey, ikan yang kita guna adalah ikan patin, ikan tilapia dan juga ikan keli. Kita ambil daripada kulit dan juga sisiknya. Kenapa kita ambil daripada sumber ikan? Kerana kolagen dari sumber ikan adalah lebih halus dan mudah diserap tubuh. Lagi satu sebab dia halal. Pasaran kita, orang kita menitik beratkan tentang halal. Okay? Jadi tak perlu ragu-ragu. Okay. Ini perbandingan yang kita jalankan ke atas amino acid. Untuk ikan, ayam dan juga lembu. Di sini saya sharekan sedikit. Okay. Kalau kita tengok yang warna biru tu adalah amino acid daripada ikan. Yang hijau tu daripada lembu dan yang pink tu daripada ayam. Ikan merupakan amino acid yang mengandungi amino acid yang lebih tinggi berbanding dengan ayam dan lembu. Okay. Amino acid yang terkandung di dalam kolagen kita adalah amino acid yang pertama, proline. Proline ni dia menghasilkan sel baru, pemulihan tisu, menghasilkan kolagen, mengimbangkan tekanan darah, menganjalkan pembuluh darah. Yang ni bagus sebab bila kita semakin berusia, pembuluh darah kita menjadi semakin keras. Tapi dengan adanya kolagen yang mengandungi amino acid proline ni, kalau kita ambil secara konsisten, dia dapat membantu pembuluh darah kita jadi kekal anjal. Itu sebab kadang-kadang orang dah berusia atau ada setengah daripada mereka dia kena stroke dan sebagainya, itu adalah kerana pembuluh darah mereka sudah tidak anjal atau ada blockage kat situ. Lepas tu dia memudahkan penyembuhan luka, melindungi radikal bebas. Bagi mereka yang ada luka dalam atau bagi mereka yang baru bersalin atau aksiden atau apa-apa luka lah, sangat digalakkan untuk ambil kolagen kita kerana proline dapat bantu luka tu jadi sembuh dengan lebih cepat. Dan amino acid yang kedua adalah arginin, membantu beberapa proses metabolisme, mengimbangkan kadar kolesterol, tekanan darah dan gula darah. Yang ni, perasan tak dulu-dulu kan, masa kita muda, kita makan banyak mana pun berat badan kita tak naik. Kan? Sebab waktu tu metabolisme kita berada pada tahap yang tinggi. Bagus. Kita makan apa pun dia bakar. Kita lepas makan, kita jalan sikit, dia bakar. Kita pergi dapur, dia bakar. Kita pergi cuci pinggan lepas makan pun dia bakar. Tapi sekarang metabolisme tu dah tak buat lagi. Benda tu semua dah tak buat lagi. Jadi tu sebab kadang-kadang ada orang kata, saya makan sehari sekali je. Saya minum air je pun berat badan saya naik. Arginin boleh membantu. Kerana dia membantu beberapa proses
metabolisme, mengimbangkan kadar kolesterol, tekanan darah dan gula darah. Bermakna orang diabetik boleh ambil kita punya collagen, menghasilkan collagen, membantu penumbuhan rambut serta menguatkan tulang. Macam menguatkan tulang yang ni kan, ramai yang bagi feedback ambil collagen kita ni dalam 1 minggu atau 1 minggu lebih, mereka bagi feedback dekat saya, sakit sendi dia hilang. Ada satu saya punya customer, nama dia Puan Aida Jalil. Saya tak tahu dia ada tak dekat dalam live hari ni. Dia bagi tahu saya, dia kata dia ambil collagen 1 hari 2 sachet. Dia kata, okay, dalam masa seminggu, dia baru perasan yang dia bila semayang tu, lipat waktu tahiyat akhir semua tu, lutut dia dah tak sakit lagi. Jadi collagen ni bagus untuk warga-warga mas, bagi pada ibu dan ayah. Sangat terbukti untuk masalah sendi, collagen boleh membantu. Collagen kita dapat bantu. Okay. Amino acid yang seterusnya adalah hydroxyproline. Menegang dan menganjalkan kulit. Memulihkan luka, menguatkan gigi dan tulang, mengurangkan cerutan dan garis halus, meningkatkan penyerapan bahan-bahan penjagaan kulit. Yang ni maksudnya kan, bila kita ambil collagen yang mengandungi amino acid hydroxyproline ni, bahan-bahan penjagaan kulit yang kita gunakan. Kalau sekarang kita guna Aqua lah kan, betul tak? Siapa dah try Aqua? Bagus tau, try lah. Saya dah try dah. Banyak-banyak skincare sebelum ni yang saya guna, Aqua is the best. Bila kita ambil collagen yang mengandungi amino acid hydroxyproline ni, skincare yang kita pakai tu dia dapat menyerap lebih banyak berbanding dulu. Waktu kita sebelum kita ambil collagen yang ada amino acid hydroxyproline. Kemudian dia melembabkan kulit, merapikan tekstur kulit. Ini pun sama. Ramai yang juga yang bagi feedback ke saya, dia makan collagen, dia fokus dekat muka. Nak muka dia cantik, anjal kan. Tapi kadang ada yang dapat efek dekat tumit tu. Tumit dia orang dah tak pecah-pecah lagi. Dekat buku lali, dekat ujung siku kan. Semua tu boleh jadi lebih halus dan tekstur kulit tu jadi lebih rapi. Kemudian amino acid seterusnya adalah glycine. Glycine ni dia mengimbangkan sistem penghadaman. Maksudnya bagi mereka yang mempunyai masalah pencernaan, glycine ni dapat membantu. Memberi perlindungan antioksidan dari radikal bebas yang berbahaya, membekalkan badan anda dengan glukosa dan tenaga, mengimbangkan gula dalam darah, anti radang, membantu dalam penyembuhan luka. Okey, yang ni kan, membekalkan badan anda dengan glukosa untuk tenaga. Yang saya perasan kalau saya minum collagen ni, rasa lapar tu kurang. Rasa kenyang tu lebih lama berbanding sebelum ni. Apatah lagi kalau kita campur collagen tu dengan Protein S, dengan Energy Go Stick, memang rasa lapar tu kurang. Rasa lebih bertenaga. Mengimbangkan gula darah. Ini bermakna orang diabetik boleh ambil collagen kita. Kerana ada setengah collagen di luar sana, orang diabetik tak boleh ambil sebab dia rasa manis. Makan collagen nak cantik tapi dapat diabetik. Bacaan gula dalam darah jadi tinggi. Dah jadi datang satu masalah lagi. Okay? Okay, ini adalah ujian-ujian yang dijalankan oleh For Life. Dan ujian pertama yang dijalankan adalah ujian keanjalan kulit. Pada hari pertama, kulit, ini maksudnya, kulit tu dia boleh tarik tinggi tau pada hari pertama tu berbanding pada minggu ke-12. Maknanya 3 bulan selepas tu, kulit tu dah lebih anjal, kulit jadi lebih tegang. Macam kita tengok orang yang lebih berusia lah, atau ibu ayah kita, warga mas yang dia berusia 70 tahun macam tu kan. Kadang-kadang berbanding dengan anak kita yang berusia muda-muda lagi kan, kadang-kadang kita tarik kulit ibu ayah kita tu kan, boleh tarik tinggi ke atas macam tu kan. Macam kulit bertemu kulit. Dia berpisah daripada isi. Ini adalah sebab collagen dia dah banyak sangat kurang. Cuba awak tarik tangan anak-anak. Boleh tak? Kadang-kadang nak cubit pun susah sebab collagen mereka masih banyak. Okey. Dan ujian juga dijalankan untuk kedutan dan garis halus. Pada hari pertama, kedutan nampak lebih dalam, lebih banyak berbanding pada minggu ke-12, kedutan dan garis halus semakin pudar. Okey. Juga untuk ujian tona kulit. Pada hari pertama,
kulit warna tona kulit tu tak sekata. Ini kalau macam ada setengah orang kulit muka dia ada macam bintik-bintik merah macam tu kan. Yang tu cepat. Macam ni dia kata hari pertama lebih clear berbanding pada minggu ke-8. Cepatnya minggu ke-8 maknanya 2 bulan je kulit jadi lebih bersinar, terkata dan lebih cerah. Yang saya rasa kalau diri saya sendiri punya testimoni, selepas ambil collagen ni dalam masa 1 bulan setengah macam tu kan, saya rasa kulit tu jadi lebih lembap. Tak kering sangat berbanding sebelumnya. Okey, yang ni ujian ketegangan kulit. Yang ni ada pelik sikit lah. Dia kata kulit di perut juga semakin tegang. Pada hari pertama, kulit tu lebih kendur. Minggu ke-4 dan minggu ke-8 dia jadi lebih tegang. Ada siapa-siapa kat sini yang kulit perut dia memang tegang lah. Okey. Hanya aku dan diriku saja yang mengetahuinya. Okey, tapi yang ni betul kulit di perut juga semakin tegang. Jadi mereka jalankan kajian ke atas ketegangan kulit. Okey. Dan ada sikit data tambahan, dia kata kulit semakin lembap terutama di waktu musim sejuk. Yang ni untuk mereka yang di negara sejuk lah. Tapi kalau kita di sini pun bagi mereka yang selalu duduk dalam aircon, pergi kerja office ada aircon, malam tidur pakai aircon kan. Kulit tu akan jadi lebih lembap. Okey. Ujian kecerahan kulit. Yang ni ramai yang suka. Kalau dia nak beli collagen kan, nanti dia tanya dengan saya, boleh cerahkan kulit tak? Saya kata, boleh. Tapi kena ambil secara konsisten. Dia bukan saja boleh menganjarkan kulit, tapi boleh juga mencerahkan kulit. Memang ada ujian, ada yang dijalankan untuk ujian kecerahan kulit. Pada minggu ke-12, kulit jadi semakin cerah, bersinar dan lebih lembab. Okey. Dan kajian-kajian yang dijalankan tadi tu adalah menggunakan 2.5 gram collagen saja. Tapi dalam collagen kita yang dipasarkan di Asia, terdapat 5 gram collagen di dalam 1 sachet collagen. Dia orang doublekan collagen tu untuk kita tau. Jadi kalau orang dekat sana dia makan collagen tu, dia jadi tegang gitu kan. Tapi kalau kita kat sini sebab dose tu jadi double, collagen tu double, dari 5 gram kita jadi kejung. Taklah, okey. Efek tu jadi lebih cepat lah. Okey. Ini 5 kelebihan collagen. Dia terbukti secara klinikal, kualiti yang tiada tandingan, dah tentu halal sebab sumbernya ada daripada ikan, mengandungi vitamin C dan vitamin E. Collagen kita ni bukan collagen biasa-biasa tau. Kalau budak sekarang ni dia katakan bukan kaling-kaling tau. Collagen kita ni adalah satu-satunya collagen yang dapat memberi informasi mengenal musuh. Satu-satunya collagen di dunia yang mengandungi antivirus. Tidak dinafikan. Kita memang punya banyak pilihan lambakan collagen dekat luar sana. Tapi collagen yang mencerdikkan sistem imun dan collagen yang memiliki immune IQ hanya ada di 4Life Research. Bagus kan? Nak cantik tapi kita dapat sokongan keseluruhan untuk kesihatan tubuh. Jadi lebih berbaloi jika anda pilih collagen di 4Life. Tak ada ambillah collagen apa pun dekat luar sana untuk immune IQ, untuk T-cell, untuk sistem badan jadi lebih bijak, kena ambil transfer factor di sini. Okey. Dan ini adalah kehebatan TS collagen yang telah terbukti. Daripada sumber ikan, dia boleh memperbaiki kerutan dan garis halus, melembabkan kulit, menegangkan dan mengajarkan kulit, tona kulit lebih sekata, mencerahkan dan menyinarkan kulit. Okey. Ini kan 4Life adalah syarikat kajian. Jadi itu sebab namanya 4Life Research. 4Life menjalankan kajian. Apakah sumber terbaik untuk menghasilkan collagen? Dan mereka mendapati
kolagen yang terbaik adalah dari sumber ikan. Kemudiannya, 4Life menggabungkan kolagen dari sumber ikan tu dengan vitamin C, vitamin E dan juga transfer factor. Dan kajian-kajian kolagen 4Life ni disemak oleh pihak ketiga dan mereka dapati sangat-sangat luar biasa sehingga dipaparkan di dalam sebuah medical journal untuk tatapan umum oleh International Journal of Molecular Sciences. International Journal of Molecular Sciences ni adalah syarikat badan penyelidikan yang berprestij tinggi dan terkenal di US. Ini bermakna apa? Ini bermakna kita makan kolagen yang punya kualiti tinggi, high class. Kalau ada pun kolagen dekat luar sana, mungkin dia ada kajian, ada researchnya, tapi saya rasa belum sampai lagi standard yang 4Life dapat. Okay. Jadi untuk mereka yang macam ada spa kan, anda boleh cadangkan kolagen kita ni kepada anda punya customer. Kerana apa? Memang dah terbukti selamat untuk jangka masa panjang. Kita tak perlu risau. Sehingga dipaparkan dalam medical journal. Kadang-kadang bagi mereka yang punya spa yang saya jumpa sebelum ni kan, dia kata, you punya kolagen dari sumber apa? Saya kata dari sumber ikan. Wow, dari sumber ikan. Mereka dah sedia maklum dah. Bila kolagen dari sumber ikan, itu amino acid dia paling tinggi berbanding dengan sumber-sumber lain. Dan satu fakta lagi yang boleh kita gunakan untuk mereka yang punya spa ataupun beautician, kan? Kita tunjukkan yang kita punya kolagen ni bukan kolagen biasa-biasa. Tak ada lagi kolagen dalam dunia ini yang mengandungi antivirus yang boleh memberitahu badan mengenal ancaman-ancaman penyakit. Hanya ada di 4Life Research. Kita punya kolagen diakui oleh pihak ketiga sehingga dipaparkan di dalam medical journal untuk tatapan umum. Okay? Ini bukan biasa-biasa. Saya tidak mungkin berpaling kepada kolagen yang lain. Wah, gitu sekali. Tapi betul. Okay. Kecantikan bermula dari dalam rambut, kulit, kuku, perlindungan antioksida dan saya rasa yang paling penting sekali adalah sokongan sistem imun. Kita boleh ambil kolagen di luar sana tapi tidak sama dengan kolagen di 4Life kerana satu-satunya kolagen yang mengandungi transfer factor hanya ada di 4Life Research. Okay. Cara mengambil 4Life TS Collagen. Senang je. Okay. Ambil satu sachet atau lebih setiap hari campur dengan 250 ml air putih atau apa-apa saja minuman air kegemaran awak. Okay. Tapi bagi mereka yang ada masalah sendi, kita galakkan ambil 2 sachet satu hari ataupun lebih. Kalau tak ada masalah sendi pun, saya sarankan anda ambillah 2 sachet. Sebab apa? Kita nak cover balik kandungan kolagen yang dah hilang, yang sebelum-sebelum ni dah banyak kurang. So kita ambil 2 sachet. Boleh ambil satu pagi, satu petang ataupun malam, ataupun satu pagi, satu tengah hari, satu malam pun boleh. Ataupun ambil sekaligus pun boleh. Saya galakkan ambil lebih dari satu. Untuk mereka yang ada masalah sendi tu, dia dapat feedback cepat adalah kerana mereka ambil lebih daripada satu sachet. Macam saya, mula-mula dulu saya ambil 3. Okay.